TV KPM. Calon-calon SPM, saya pasti anda semua ingin mencapai kejayaan dalam pentaksiran SPM anda. Ya, tentunya Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hanif Sean dan anda sedang menonton siaran yang tepat untuk anda semua kerana kita sekarang dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan. Tentunya anda ingin tahu kan kita nak belajar apa hari ini? Mata pelajaran kita hari ini sangat menarik iaitu catering dan penyajian. Kita ada guru yang begitu berpengalaman bersama kita hari ini. Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah pun saksikan siapakah guru kita yang akan ada sebentar nanti. Tetapi sebelum saya jemput beliau ke studio ini, tentunya bersama kita ada juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Ziana. Assalamualaikum Cikgu Ziana. Cikgu Ziana, hari ini kita belajar catering dan penyajian. Saya nak tanya, apakah makanan kegemaran Cikgu Ziana? Cikgu Ziana kata saya suka makan sushi. Tentunya lah makanan Jepun saya suka juga. Baiklah, bersama kita ialah Cikgu Helena. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, selamat datang ke studio kita. Apa khabar? Terima kasih, khabar baik. Alhamdulillah. Ya. Cikgu, saya nak tanya juga kepada Cikgu Helena juga. Kalau Cikgu masak, apakah makanan kegemaran yang Cikgu suka masak tu? Okey, sebenarnya macam-macam, tapi yang paling saya suka adalah rendang. Sebab dia boleh makan dengan daging, boleh makan dengan nasi dan boleh makan dengan pulut. Sedap tu Cikgu, tu makanan kegemaran saya juga. Baiklah Cikgu, saya pasti banyak yang kita nak belajar dalam pentaksiran kita hari ini. Boleh kita mulakan pembelajaran kita? Okey, jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, sebelum kita bermula, saya nak murid-murid kena pasti dulu tajuk kita hari ini, mata pelajaran kita hari ini adalah catering dan penyajian. Kertas 1, kod kertas adalah 7202 palang 1. Okey, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu format kertas soalan serba sedikit. Okey, yang pertama sekali, bila calon mendapat kertas, pastikan calon menyemak kod kertas, pastikan kod kertas itu betul. Okey, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam bersamaan dengan 120 minit. Okey, markah adalah 100% dan wajaran adalah 40%. Okey, kertas catering ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Dalam bahagian A kita ada 15 soalan dan 60 markah dan bahagian B kita ada 4 soalan dan 40 markah. Okey, sebelum kita teruskan lagi, kita imbas dulu apa yang telah kita pelajari semasa tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, untuk tingkatan 4 kita ada 4 modul iaitu modul yang pertama pengenalan, modul yang kedua peralatan dan bahan, modul yang ketiga, pengenalan kepada penyajian dan modul yang keempat adalah hidangan asas. Okey, yang seterusnya modul pembelajaran untuk tingkatan 5 juga ada 4 modul iaitu modul yang pertama, menu dalam perkhidmatan makanan, hidangan set menu, modul yang ketujuh, hidangan lengkap yang seimbang dan modul yang ke-8, keusahawanan dalam catering dan penyajian. Okey, sebelum kita terus lagi, kita tengok dulu sedikit tips semasa menjawab kertas soalan peperiksaan. Okey, tips yang pertama, calon mestilah membaca, memahami dan menganalisis apa kehendak soalan dengan teliti. Okey, kemudian yang kedua, kenal pasti masalah dan gariskan kata tugas. Sebab kita tak nak nanti calon tersilap faham soalan itu, kehendak soalan itu dan silap menjawab. Okey. Kemudian yang ketiga, merangka jawapan terlebih dahulu sebelum menjawab soalan pada bahagian B. Kadang-kadang calon bila dia masuk ke dewan, macam-macam ilmu dia ada. Macam-macam yang diingat. Tapi bila dia dah mula menjawab, dia akan lupa. Jadi secara lebih baik, dia draftkan dulu. Okey? Bukan kita nak dia tulis panjang lebar, tak. Tapi catatkan isi-isi penting. Draftkan dulu. Okey? Kemudian yang seterusnya, lihat markah untuk membantu menentukan bilangan ayat serta jawapan. Kemudian penguasaan terhadap fakta, konsep, prosedur, aplikasi pengiraan dan mengenal pasti alatan. Yang ini dapat membantu calon untuk mempersembahkan jawapan calon itu dengan lebih tepat. Okey, kemudian penyampaian jawapan, pastikan penyampaian jawapan itu senang difaham,
menggunakan laras bahasa yang sesuai, istilah yang sesuai dan jawapan disusun dengan teratur dan sistematik. Sebab kita menjawab, kita nak pastikan pemeriksa faham apa kehendak kita, apa yang kita nak sampaikan pada jawapan itu. Okey, kemudian yang terakhir sekali dan ini adalah sangat penting, gunakan pen berdakwat kering. Seelok-eloknya elakkan untuk menggunakan pensel. Sebab kita tak tahu nanti dalam proses tu mungkin jawapan tu boleh hilang. Okey? Betul, cikgu. Cikgu, saya rasa menarik tips cikgu ni kerana saya rasa yang ketiga, adakah merangka jawapan terlebih dahulu dengan jawapan disusun dengan teratur dan sistematik itu berhubung kait ke cikgu? Ya, supaya betul. pelan jawapannya kemas. Betul. Bila kita dah rangka, dari situ kita boleh nampak sebenarnya mana yang betul, mana yang dulu, mana yang kemudian. Jadi dari situ kita tak ada melakukan kesilapan, mengurangkan kesilapan kita lah. Okey, kalau kita gopoh, apa orang sebut? Gemuruh. Gemuruh, terburu-buru, terus dapat soalan. Oh, pernah jawab soalan ni. Terus tulis. Kemungkinan untuk kita tersilap, bila kita tersilap, kita menulis pakai pen. Kita akan mula potong. Kadang tak bawa liquid kan. Potong. Nanti kertas soalan kita dah berterabur dah. Yeah. Jadi bila pemeriksa nak mencari markah tu agak sukarlah. Nanti akan memberi kesan yang buruk pada kita lah. Betul, cikgu. Saya setuju tu. Baiklah, sebab ingat tahu tips-tips yang telah diberi oleh Cikgu Helena ni sangat penting. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami untuk sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, sekarang anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Slot ini sangat penting kepada calon-calon SPM kita semuanya untuk mencapai kejayaan, dan mata pelajaran yang sama-sama kita sedang belajar hari ini ialah catering dan penyajian. Bersama saya ialah guru kita iaitu Cikgu Helena. Cikgu, baiklah, sekarang untuk segmen ini kita akan memberikan fokus kepada bahagian A. Cikgu, kertas ini. Ya, betul. Sekarang kita akan beri fokus kepada contoh-contoh soalan dan bagaimana menjawab soalan bahagian A. Okey, seperti tadi saya dah maklumkan, bahagian A ada 15 soalan dan 60 markah dan calon mesti menjawab ke semua soalan. 15 soalan itu wajib dijawablah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Contoh soalan yang pertama, berikut merupakan bidang kegiatan usahawan. Diberi di sini A, B, C dan juga D. Kemudian pada soalan, padankan bidang kegiatan usahawan dengan aktiviti keusahawanan dengan menulis. Jadi di sini arahan tugas dia adalah menulis A, B, C atau D. Okey, saya lebih suka calon menggariskan jawapan. Bukan jawapan, menggariskan kata tugas. Apa kata tugas yang diperlukan, apa yang perlu dibuat supaya tidak tertukar. Okey, kita tengok aktiviti keusahawanan yang pertama, memeriksa kualiti produk. Jawapan dia A. Okey, kemudian menghantar makanan. Jawapannya C, menjalinkan hubungan baik dengan pelanggan. Jawapannya adalah B dan kemudian menghantar barang kepada pemborong adalah D. Okey, dekat sini calon dah menjawab dengan betul. Tetapi sekiranya calon tersilap langkah, mungkin tak baca soalan dengan betul, tiba-tiba calon menulis pernyataan ini di ruang jawapan. Okey, sekiranya menulis, contoh dekat sini memeriksa kualiti produk, jawapan dia betul, pengeluaran, tapi dia tulis pengeluaran. Bagaimana tu cikgu lepas tu? Okey, ini adalah risiko untuk calon sebab menampakkan calon tidak memahami arahan soalan. Soalan dah tulis dengan jelas, menulis A, B, C atau D. Okey, jadi kalau boleh calon kena berhati-hatilah dengan soalan-soalan macam ni. Sebab ada sesetengah soalan memerlukan calon untuk menulis. Macam tu. Jadi sebab tu saya kata baca dan faham soalan itu, kehendak soalan itu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, berikut menunjukkan sebahagian langkah kerja menyediakan inti sandwich telur. Okey, diberi pernyataan macam tadi juga ada A, B, C dan D dan juga E. Okey, arahan dia susun langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul. Okey, dekat sini bermaksud langkah kerja yang diberikan tidak tersusun. Jadi calon perlu menyusun langkah kerja tersebut. Okey, mengikut urutan yang betul dengan menulis, menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan.
Okey, dekat sini tak ada masalah lah sebab dia bagi 5 dan calon perlu menulis 5. Okey, kita tengok yang pertama. Langkah yang pertama adalah mencuci telur dengan bersih. Okey, langkah yang kedua merebus telur. Langkah yang ketiga mengopek kulit telur. Langkah yang keempat menghancurkan telur menggunakan garpu dan yang kelima menggaul telur dengan mayonis dan serbuk perasa. Okey, kalau faham betul-betul kehendak soalan, saya tak ada masalah. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, berikut adalah langkah kerja. Langkah kerja juga. Perasan tak tadi? Tadi pun langkah kerja. Yang ini pun langkah kerja. Cuma tengok apa perbezaannya. Okey, langkah kerja menghasilkan sejenis sos untuk hidangan utama berasaskan ayam yang tidak mengikut urutan juga. Dan arahan dia susun dan tulis langkah kerja. Susun, tulis langkah kerja. Okey, langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul. Okey, jadi mengikut urutan yang betul, kita perlu buat apa? Kita perlu menulis langkah ya, tersebut. pandai. Okey, jadi bukan abjad sahaja. Ya, bukan tadi. kita tulis ABC macam tadi, tapi kita menulis semula ayat ini. Okey, cadangan saya. Okey, ini cadangan saya. Tulislah dekat tepi dulu. Okey, contoh macam nombor 1, kita katalah nombor 1. Nombor 1, nombor 2 kan? Maksudnya kita tulis kat tepi. Kalau kita conteng di tepi ni, ruang jawapan kita tak kotor. Okey. Okey, kita tengok ruang jawapan macam mana. Okey, ini ruang jawapan. Selalunya ruang jawapan diberi garisan sahaja. Kalau kita dah tergopoh-gopoh menulis, kemudian salah, kita nak kena padam lagi. Macam saya cakap tadi lah, nanti kertas soalan kita, kertas jawapan kita dah comot. Bila dah comot, pemeriksa nak mencari langkah yang betul tu pun dah satu masalah. Okey. Kita tengok langkah yang pertama, kupas serta basuh bawang putih dan bawang Holland, cincang bawang putih dan potong brunoise bawang Holland. Okey. Lagi satu, saya nak ingatkan murid-murid semua, bila menulis, macam tadi langkah yang pertama, daripada kupas sehinggalah ke perkataan potong brunoise bawang Holland. Jadi dekat sini murid janganlah rasa macam penatlah menulis, kemudian sampai potong brunoise je. Bawang Holland tak tulis. Tak lengkap. Itu risiko tak lengkap sebab arahan tugas dia adalah tulis semula kan, tuliskan langkah kerja tersebut. Langkah kerja yang dah diberi itu mengikut susunan. Okey, jadi pastikan tulis dengan betul sehingga ke titik yang terakhirlah. Okey. Okey, langkah yang kedua, panaskan periuk dan tumis bawang putih dan bawang besar sehingga naik bau. Dan langkah ketiga, masukkan demi glaze dan kacau sebati. Masukkan serbuk lada hitam dan kacau sekejap. Setelah kuah sos mendidih, masukkan daun bay dan krim masakan, masukkan garam secukupnya dan tunggu sehingga kuah pekat. Okey, langkah-langkah ni telah diberi tadi mengikut masing-masing A, B, C, D kan. Jadi pastikan ikut langkah yang diberilah. Jangan pula murid ambil yang kelima, yang keempat setelah kuah mendidih masukkan daun bay dan krim masakan. Kemudian yang kelima tinggalkan yang ni. Tak boleh, jangan pecahkan. Jangan ubah soalan yang diberi. Okey? Sebab itu kadang-kala kesilapan yang tak dijangka murid buat. Ya, kita tengok tu benda tu macam kenapa buat macam ni? Tapi sebenarnya murid-murid kadang dia tersilap. Okey? Cikgu, bermakna seperti yang cikgu katakan, kita seharusnya salin semula ayat sepenuhnya. Ya. Jangan ditinggalkan secepis ke di mana-mana. Sebab kita tak nak nanti kesilapan yang macam tu menyebabkan kita kekurangan markah. Sayang. Sayang. Sebab itu kesilapan, kecuaian kan. Okey, soalan seterusnya. Berikut adalah pernyataan berkaitan langkah menyusun atau peranggu meja table duduk. Tandakan tik ataupun betul bagi pernyataan langkah kerja yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang pertama meletakkan sudu sup di antara pisau salad dan pisau makan. Betul. Meletakkan piring layan di sebelah napkin. Salah. Meletakkan gelas minuman di hujung mata pisau makan. Betul. Meletakkan sudu dessert di atas garpu dessert pun betul. Okey, yang ni tak ada masalah lah. Tick and cross sahaja. Tanda betul dan pangkah sahaja. Okey, yang ini yang menjadi masalah. Kenapa? Sebab soalan tadi dah dijawab pada mula-mula. Tanda betul dan tanda pangkah. Ya, cikgu. Tiba-tiba dekat sini, sebahagian daripada pernyataan berikut adalah fungsi silent clause. Tuliskan benar. Ini, benar dan palsu. Okey, benar dan palsu. Bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Daripada soalan ini, okey, Hanif rasa kena buat apa? Kalau kita ikut jawapan, cikgu pun dah tanda, dah buat garisan situ, kita seharusnya tulis
benar atau palsu, Ya, betul bukannya kan? tik atau pangkah. Ya, betul. Tapi kesilapan itulah yang saya cakap, bila tak garis, bila tak fokus dan faham kehendak soalan, pelajar akan sini sepatutnya benar, ditandakan Tik. tik. Oh. Okey. Bila dah buat macam ni, itu risiko untuk murid kehilangan markah. Okey. Okey, saya tunjuk contoh jawapan lah. Terus okey, benar palsu, benar palsu. Dan satu lagi antara kesilapan yang sering dilakukan oleh murid adalah betul dan salah. Okey, soalan dah cakap benar dan palsu, tapi murid dah biasa sebut kan betul salah, betul salah. Okey, jadi bila macam tu murid akan tulis salah. Jadi murid tidak menjawab soalan. Okey, sebab tu saya cakap kena betul-betul faham apa yang soalan nak. Okey, ini kesilapan-kesilapan yang tak sepatutnya berlaku. Kecuaianlah. Okey. Okey, yang seterusnya jadual 2 menunjukkan beberapa jenis kuih tempatan. Pilih dan kelaskan. Okey, soalan perlu kelaskan kuih tersebut mengikut kategori. Yang betul dengan menulis ABCD lah. Ini pun sama macam tadi, tulis ABCD. Okey, dah diberi 2 kategori iaitu kuih tempatan manis dan kuih tempatan savory. Okey, kalau Hanif tengok pada gambar ni. Ya, cikgu. Okey, ni kuih apa? Kalau saya sebut donat, cikgu. Okey, ini adalah kuih lompang dan ini? Itu kuih lapis. Ya, pandai kuih lapis. Saya tahu B tu kuih badak je. Okey, kuih badak dan? Kuih badak. Kuih cara. Ya, kuih cara berlauk. Okey. Jadi Nasib sifat baik dia saya kita kenal dah kuih-kuih tahu kita. kan. Sifat dia. Kalau kuih lapis mesti kita tahu dia manis. Ya. Jadi ini dah tahu dah sini manis. Okey, kuih lompang sifat dia pun manis macam juga. Macam gula-gula tu mesti manis. Dia manis juga. Jadi situ dah manis. Jadi terus masukkan A dekat sini. Okey, kemudian B kalau dah 2 dah dapat, lagi 2 maksudnya mestilah savory. Okey. So murid pun dah belajar sebenarnya semua menu-menu ni dah buat dalam kelas. Jadi semua dah tahu dah macam mana rasa, dah merasa dah pun masakan ini. Cuma kategorikan sahaja. Okey. C adalah savory dan D juga adalah kuih tempatan manis. Okey. Okey, yang seterusnya. Berikut merupakan pilihan menu berdasarkan tema sajian bagi hidangan kerakyaan. Okey, ini adalah hidangan kerakyaan sajian timur. Okey, untuk sajian timur kita ada Melayu, Cina dan juga India. Okey, berdasarkan menu tersebut nyatakan tema. Tema jenis sajian hidangan kerakyaan bagi X dan juga Y. Jadi, murid kena analisislah, tengoklah. Tengok kepada menu-menu ini. Menu ini merujuk kepada tema apa? Okey, kita tengok. Yang pertama itu X adalah sajian India, yang Y sajian Cina saya rasa. Ya, cikgu. pandai. Kerana Tengok. saya tengok ada kailan with oyster sauce, lotus seed tu, cikgu. Ya, pandai. Sajian Cina. Okey. Ini tak ada masalah lah pada saya. Okey, kemudian yang ini agak berisiko sebenarnya. Okey. Perkhidmatan penyajian merupakan proses melayan tetamu. Nyatakan 2 jenis perkhidmatan penyajian. Okey, yang ini berisiko sebab murid-murid selalu tertukar dengan sistem, selalu tertukar dengan benda-benda lain kan. Okay, kita tengok dulu jawapan. Okey, perkhidmatan penyajian ada 2, plate service dan juga layan diri, self service. Okey, yang selalu murid tulis, tersilap menulis adalah segmen. Okey, kita tanya jenis perkhidmatan penyajian, tapi murid menulis segmen komersial dan bukan komersial. Okey, sebenarnya itu adalah segmen. Okey, dan satu lagi sistem catering. Murid selalu tersilap dekat sini. On-site dengan off-site. Itu adalah sistem. Yang ini adalah fakta. Jadi saya tak boleh nak cakap murid kena buat macam ni, kena buat macam ni. Satu tips yang saya boleh kongsi, murid tulislah semua ni macam ni kan. Kalau tak bagi keliru, murid tulis. Segmen terbahagi kepada 2, apa dia? Sistem terbahagi kepada 2, apa dia? Jenis penyajian terbahagi kepada 2, apa dia? Tulis dalam bentuk apa-apa sahaja yang murid rasa boleh meningkatkan daya ingatan dan lekatlah berdekatan yang selalu murid boleh tengok. Kalau nak masuk ke dapur, tengok benda tu, nak buka peti ais, tengok benda tu. Pengulangan kita melihat benda tu boleh membuatkan kita lama-lama makin ingatlah. Okey. Okey, soalan seterusnya, kos dalam pengeluaran, nyatakan kos yang terlibat pada ruang jawapan. Okey, yang ini tidak diberi pilihan jawapan, murid perlu menulis. Okey, kos bayaran tenaga kerja
Okey, jadi jawapan dia sudah semestinya adalah kos upah. Okey, kos sebenar dalam pengeluaran adalah kos pengeluaran. Kos bayaran untuk air, elektrik dan gas adalah kos sampingan. Cikgu minta maaf. Kalau balik kepada soalan yang di atas tadi tu, seperti 2 jenis perkhidmatan penyajian, ada plate service lain diri self service tu, seperti yang cikgu katakan tadi, yang penting kita kena faham definisi untuk setiap fakta ni, cikgu, betul, supaya kita betul. tidak keliru di situ. Ya. Baik, menarik cikgu. Okey. Soalan yang seterusnya, berikut adalah faktor mempengaruhi perancangan menu. Padankan faktor tersebut dengan pernyataan yang betul. Okey, jadi pilih daripada fakta yang diberi dan masukkan pernyataan yang betul dalam ruang jawapan. Ini adalah ruang jawapan lah, diberi macam ni. Jadi kalau yang ni tak ada masalah macam tadi. Murid ambil daripada sini pernyataan ini dan tulis ke dalam ruang jawapan sahaja. Okey. So, jawapan yang pertama, berdasarkan kesukaan dari segi bau, rasa, tekstur, warna, rupa dan persembahan, ruang jawapan dia beri kat situ, jawapan dia adalah kegemaran. Okey, yang ni kita boleh laju sikitlah. Okey, kita tengok. Okey, bila sebut keupayaan staf, yang itu sumber. Penyediaan tetamu, keuangan, itu adalah sumber. Okey, tujuan tertentu. Perbezaan antara majlis formal atau tidak formal sudah tentulah jenis hidangan. Mengikut kehendak individu, itu adalah keperluan, dan mempunyai variasi, itu adalah keseimbangan dalam sajian. Baik, cikgu, saya rasa sangat menarik dan tips yang cikgu bagi itu juga sangat penting. Seperti yang cikgu katakan, kita betul-betul faham soalan, kehendak soalan di situ, cikgu. Asingkan antara betul ataupun tik ataupun benar. Benar, salah, betul. Sayang tu sebab saya pasti ramai antara calon-calon SPM kita. Ilmu tu kita ada, tapi ketika kita ingin menulis jawapan, itu je ada masalah sikit kadang-kadang. Tapi saya pasti anda semua boleh berjaya. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, tahu banyak lagi cikgu kita akan kongsi ni di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera penonton-penonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan, dan mata pelajaran yang kita sedang kupas sekarang, kita sedang belajar pentaksirannya ialah catering dan penyajian. Bersama saya ialah Cikgu Herlina yang akan memberikan fokus cikgu kepada bahagian B untuk kertas ini, cikgu. Okey, kita tengok untuk kertas bahagian B. Okey, ada 4 soalan, semua sekali ada 4 soalan dan 40 markah. Bahagian B juga murid perlu menjawab ke semua soalan. 4 soalan mesti dijawab. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa membuat pemeriksaan kebersihan di premis makanan. Premis yang tidak bersih akan menyebabkan makanan tercemar. Okey, soalan yang pertama nyatakan 4 punca makanan tercemar. Jadi macam biasa kita gariskan punca makanan tercemar. Okey, jadi dia berkehendakkan punca, jadi kita cuba masukkanlah. Okey, yang pertama bahan kimia, yang kedua haiwan dan serangga perosak, yang ketiga benda asing, dan yang keempat mikroorganisma. Okey, soalan yang kedua ni, soalan B ni, berikan satu contoh bagi setiap jawapan di A di atas. Yang ini murid kena faham. Okey, contoh bagi setiap jawapan di A di atas. Okey, bermaksud setiap susunan ini bila murid hendak menjawab, okey, yang pertama, racun serangga, bahan pencuci dan juga bahan aditif. Mesti merujuk kepada jawapan di A1. Okey, bermaksud apa contoh yang kita beri adalah berdasarkan jawapan di A1. Okey, kemudian yang nombor 2 pula, okey, lalat, lipas dan tikus, itu adalah merujuk kepada jawapan di punca di A2. Seperti itu. Okey, kemudian yang ketiga, rambut, kuku, kulit telur dan sisa pertanian adalah merujuk kepada punca di A3. Okey, dan yang seterusnya, bakteria, kulapuk, fungus dan juga yeast itu merujuk kepada punca di A4. Okey, pastikan murid mengikut susunan inilah. Okey. Okey, yang seterusnya, berikan 2 akibat daripada makanan tercemar. Okey, jawapan yang boleh ditulis adalah keracunan makanan, muntah, cirit-birit, sakit perut, loya, pening kepala dan boleh membawa maut. Okey, soalan cuma meminta 2. Di sini saya senaraikan lebih, tapi murid boleh memilih mana-mana jawapan juga betul. Okey. Okey, yang kedua ini,
Okey, murid boleh fokuskan sedikit dekat sini. Rajah 7 menunjukkan produk pastri rapuh. Okey, pastri ada banyak kita belajar. Jadi sini kita ada pastri rapuh. Okey, yang dihasilkan oleh rakan anda untuk satu projek jualan. Bagaimanapun didapati produk tersebut tidak melepasi aspek penilaian. Okey, kalau tengok gambar pun kita dah tahu dah. Nampak kan? Hitam. Jadi benda pertama bila disebut soalan dah bertanya, okey, nyatakan 3 kesilapan. Okey, soalan nak 3 kesilapan daripada aspek rupa. Okey, aspek pun ada. Aspek rupa, aspek rasa, tekstur kan. Jadi sekarang ni soalan berkehendakkan aspek rupa sahaja. Jadi yang pertama, kesilapan pertama, warna terlalu gelap. Dekat sini kita boleh nampak dekat produk itu warna terlalu gelap. Jadi sebab apa? Sebab pastri dibakar terlalu lama ataupun suhu ketuhar terlalu panas. Okey, kesilapan yang kedua. Okey, bentuk tidak sekata. Macam mana saya kata bentuk tu tidak sekata? Kalau murid boleh tengok dekat gambar ini, okey, dekat sini kecil, dekat sini besar, dekat sini condong kan, bengkok, membengkok. Maksudnya bentuk dia tidak sekata, tak sama. Okey. Sebab dia kenapa? Pastri mengecut ataupun pastri diregang semasa dicanai, ataupun murid boleh juga menulis diregang semasa dimasukkan ke dalam dulang pembakar. Okey. Dan yang ketiga, saiz tidak seragam. Okey. Beza ke saiz dengan bentuk? Berbeza ya. Kenapa? Bentuk yang tadi saya cakap. Sini kempis, sini besar kan. Okey, saiz bermaksud kepanjangan dia ni. Ni saiz dia. Yang ni panjang. Yang ni terlebih panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang ni pendek sikit. Macam itulah. Itu dia punya saiz. Saiz tidak seragam. Kenapa? Sebab dia pastri ditarik semasa ditorak, pastri tidak direhatkan sebelum dibakar dan pastri tidak diukur dengan menggunakan ukuran yang sama. Okey. Okey, dan kesilapan yang keempat, kemasan tidak rapi dan tidak kemas. Okey, di sini kita boleh tengoklah dari segi pemotongan, slit. Okey, kemudian dari segi menggulung, nampak ni. Ada kat situ. Ada munjuran di situ. Ada. Tidak sepatutnya. Lepas tu kan, sini kita boleh nampak macam kempis macam tu. Boleh perhatikan gambar tersebut. Kemudian, okey, untuk kemasan tidak rapi atau tidak kemas, sebab dia kenapa pastri tidak dikendalikan dengan betul semasa dimasukkan ke dalam dulang pembakar. Bermaksud masa dia angkat masuk ke dulang pembakar tu mungkin dia tertarik kan? Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, faham. Tapi saya sangat menarik seperti yang Cik katakan daripada aspek rupa, maknanya yang zahir yang kita nampak pandai. di situ lah. Okay, janganlah betul. tiba-tiba boleh cakap pula mungkin kurang manis ke. Pandai. Kita tak tahu. Betul. Okey, sebab dah dinyatakan tadi, soalan dah tanya aspek rupa sahaja. Okey. Okey, kalau diberikan bentuk soalan seperti ini tak ada masalah sebenarnya. Sebab dah diberikan ruang. Kesilapan pertama, kesilapan kedua dan sebab. Tapi sekiranya soalan hanya memberikan garisan macam ni sahaja. Okey. Bila soalan beri garisan sahaja, murid juga perlu buat macam tu. Tulis kesilapan 1 sebab. Dot macam tu. Okey? Samalah. Okey, kesilapan 2 sama juga macam tu. Okey, supaya sebab apa? Sebab okey, kita tengok balik tadi. Sekejap kita tengok balik tadi, markah adalah 6. Kalau kita lihat, markah adalah 6. Tapi kesilapan yang diminta hanyalah 3. Okey? Tapi dia juga meminta sebab. Kan? Ini sebab. Jadi kita perlu ada kesilapan dan kita perlu ada sebab lah. Okey? Okey, so tak ada masalah yang ni. Menarik juga. Saya harap semua boleh faham. Okey, soalan B pula. Cadangkan 2 cara untuk mengelakkan pembaziran pastri tersebut. Okey, yang ini kadang-kala murid tersilap faham. Untuk mengelakkan pembaziran pastri tersebut. Bermaksud pastri tu dah jadi macam tadi. Dah tak boleh nak undur balik dah. Okey? Bermaksud kita kena buat apa? Jual dengan harga yang murah, membuat promosi beli satu percuma satu ataupun memberi sedekah atau memberi kepada jiran. Bukannya dengan cara pastikan alatan disukat dengan betul, bahan disukat dengan betul, pastikan alatan dikendalikan dengan betul. Itu bukan. Itu sebelum pastri itu dah siap. Sekarang ni soalan dia adalah pastri itu dah siap. Okey, dan yang terakhir, nyatakan 2 aspek penilaian lain yang diambil kira. Okey, tadi saya ada sebut di awal tadi kan, penilaian tadi ada aspek rupa dan ada lagi 2, iaitu aspek tekstur dan juga rasa. Okey.
Cikgu, saya rasa soalan B tu sangat menarik tu. Kita kena jaga-jaga tu sebab daripada nak membazir daripada cikgu cakap, janganlah kita fikir daripada ukuran, menggunakan pembaris ke sebagai contoh. Saya kurang arif dalam masakan ni, tapi apa yang kita lakukan selepas dah siap tu betul. Baiklah, menarik tu, banyak betul tips yang Cikgu Helena kongsi dengan kita hari ini. Tentunya banyak lagi Cikgu Helena ingin berkongsi dengan kita, tapi kita akan berehat sebentar sekarang. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, sekarang anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Dalam segmen ini kan sangat menarik tahu. Saya bersama Cikgu Helena, kita sedang membincangkan pentaksiran mengenai mata pelajaran catering dan penyajian. Dan Cikgu Helena akan memberikan fokus kepada bahagian B mengenai soalan lakaran ya Cikgu. Ya betul, lakaran dan juga pengiraan kos. Baik. Okey, kita tengok Okey, ini soalan pengiraan kos. Okey, soalan jadual 4 menunjukkan bahan dan kos yang terlibat untuk menghasilkan 200 biji kuih lompang. Jadi, mula-mula sekali macam saya cakap tadi, gariskan 200 biji kuih lompang. Sebab apa? Ini yang selalu terlepas pandang oleh murid-murid. Okey, kemudian diberi bahan dan diberi kos. Kemudian soalan berdasarkan jadual 4, hitungkan jumlah kos bahan. Okey, dekat sini memerlukan murid mengira kos bahan untuk bagi 200 biji. Okey, jadi dekat sini sepatutnya tak ada masalah sebab kos bahan untuk 200 biji dekat sini pun memang diberi 200 biji. Jadi perlu buat apa? Okey, perlu tulis sahaja, senaraikan tepung beras. Ada tak guna tepung beras untuk menghasilkan kuih lompang? Ada. Gula ada, daun pandan ada, kelapa parut ada, garam dan pewarna juga ada. Jadi senaraikan sahaja. Kemudian tambah. Okey, tambah ke semua tu menghasilkan jumlah sebanyak RM26. Okey, selesai tugasan murid dekat A1, kita pergi kepada A2. Okey, A2 kos projek bagi 200 biji kuih lompang. Okey, kita tengok, saya bergerak ke sana sikit Okey. Sila cikgu. Kos projek bagi 200 juga biji kuih lompang sekiranya diberi dekat sini kos upah adalah RM8 dan kos sampingan adalah RM6. Okey, banyak maklumat pada soalan tu. Sebab tu saya cakap, cari maklumat pada soalan, cari kata kerja, kata tugas pada soalan. Okey, jadi dah dapat semua maklumat tu, murid boleh mula menulis. Okey. Ini adalah formula lah untuk kos projek ataupun kita panggil kos pengeluaran. Okey, lebih familiar kita panggil kos pengeluaran lah. Okey, kos pengeluaran adalah kos bahan campur dengan kos upah campur dengan kos sampingan. Okey, jadi kos bahan dapat daripada mana? Dapat daripada A1 tadi. Kan? Kita dah campur tadi. Dah dapat daripada A1 RM26. Kos upah dapat daripada mana? Dapat daripada soalan ni, dapat RM1 ni. Okey, dan kos sampingan dapat daripada soalan juga. Dah diberi dah RM6. Kita cuma masukkan sahaja ke dalam langkah kerja kita. Kemudian perlu buat apa? Campur sahaja dan dapatlah jumlah sebanyak RM40. Tak ada masalah yang ini. Okey. Cikgu, minta maaf. Seperti yang cikgu katakan, kos projek tu sama juga dengan kos pengeluaran. Ya? Maka kalau calon SPM kita ternampak kos pengeluaran, inilah cara kerjanya. Kalau kos projek, inilah juga cara kerjanya. Formula memang sepatutnya murid dah tahu. Bila sebut kos pengeluaran, kos projek, semua dah ingat. Murid boleh reka pelbagai akronim, pelbagai lagu untuk ingat semua-semua ni lah. Okey, murid-murid saya kadang menyanyi-nyanyi ingat benda-benda lagu juga. Okey. Dekat sini, satu saya nak ingatkan murid-murid, kos sampingan dengan kos upah diberi pada soalan. Tetapi dekat sini tak apa, dibagi dah kos upah RM8, kos sampingan RM6. Sekiranya diberi kos upah dan kos sampingan adalah RM10. Macam mana tu? Disekalikan ke? Dia dah sekalikan. Apa perlu kita buat? Kita nak kena pecah ke? Itulah silap murid-murid. Selalunya kesilapan dekat sini, murid pecahkan. Dia dah bagi sekali. Lebih senang, murid-murid tak payah. Tak payah pecahkan.
RM5 upah, RM5 sampingan. Jangan, ya. Sayang-sayang semua jangan. Sebab kita tak tahu berapa kos upah, berapa kos sampingan. Jadi, kalau diberi macam ini, murid-murid cuma tulis sahaja. Macam tadi kan, 26. Okey, kalau tadi campur 8, campur 6. Sekarang kalau dah dibagi dah RM10 macam ni, campur 10 sahaja. Terus dapat jawapan 36. Penting tu. Itu penting sangat. Cikgu Helena sayang betul dengan murid-murid. Dia panggil sayang-sayang saya semua tu. Itu tips penting tu, cikgu. Ni. Okey. Seterusnya kita teruskan kepada soalan yang ketiga, harga jualan. Okey. Dekat sini macam tadi juga. Harga jualan bagi perasan tak? Sebiji. Sini yang selalunya murid tersilap. Dah kira semua, last kali keluarlah harga mahal. Rupa-rupanya harga sebenar adalah untuk sebiji je. Okey, kita tengok okey. Seterusnya mendapatkan keuntungan. Keuntungan dia adalah sebanyak 80%. Jadi dekat sini kita ada 3 benda yang kita perlu buat. 1, cari keuntungan. 2, cari harga jualan. Dan 3, cari harga jualan bagi sebiji. Okey. Kita tengok. Di sini ada, saya kongsikan 2 jalan kerja lah. Okey. Yang pertama, nak cari keuntungan. Tadi kan saya cakap yang pertama, jadi keuntungan, peratus keuntungan, darab kalikan dengan jumlah pengeluaran ataupun jumlah kos projek tadi ke atas, bahagi dengan kos sajian seporsi. Okey, peratus keuntungan mana dapat? Sini. 80%. Masukkan saja. Kemudian jumlah kos pengeluaran ambil dekat mana? Ambil pada atas A2. Jadi masuk sahaja RM40 dan bahagikan dengan 200 biji. 200 biji dapat dekat mana? Dekat mula-mula soalan tadi yang saya dah tandakan tadi. 200 biji. Jadi kita dapat jumlah keuntungan dia untuk 1 biji adalah 16 sen. Okey. Kemudian dah dapat, selesai dah keuntungan. Selesai. Tik. Yang kedua kita perlu cari harga jualan. Okey, untuk harga jualan, kos seporsi tambah saja, campur saja dengan jumlah keuntungan. Kos seporsi nak dapat dekat mana? Daripada kos projek. Kos projek. Kos seporsi ini adalah sebenarnya kos ni atas ni. Okey, kos projek tu. Tapi dia dah dibahagikan dengan 200. Sebab apa? Sebab dia nak kos untuk 1 porsi. Okey, kemudian ditambahkan dengan jumlah keuntungan. Keuntungan ni dah dapat dah. Keuntungan yang 80% tadi adalah nilai dia 16 sen. Jadi kita campur sahaja 20 sen campur dengan 16 sen, dapatlah jawapan 36 sen. Baiklah, tadi kita sudah perhatikan cara pertama Cikgu Helena tunjuk macam mana nak dapatkan harga jualan. Ada cara yang kedua ya Cikgu untuk penghitungan harga jualan di sini. Okey, betul. Sekarang kita tengok cara yang kedua. Kalau tadi kita bahagikan siap-siap dekat peratus keuntungan dengan jumlah keuntungan tu untuk dapatkan kos untuk 1 porsi. Okey, sekarang saya highlightkan balik kan. Harga jualan, sebiji dan keuntungan. Keuntungan tadi kita dah buat. Okey. Cuma dekat sini peratus keuntungan sama juga formula dia. Cuma ini silap. Kos sajian seporsi ni tak adalah. Kita cuma darab dulu peratus keuntungan 80% dengan jumlah kos pengeluaran. Jadi kita akan dapat RM32 ni. RM32 ini adalah untuk 200 porsi. Kemudian kita mencari harga jualan. Yang kedua harga jualan ni. Kita cari harga jualan. Kos seporsi tambah dengan jumlah keuntungan. Okey, kos seporsi ni sepatutnya kos projek lah. Kos pengeluaran tadi kan. RM40 ni. RM40 ni adalah kos projek ke atas ni. Bawakan balik ke bawah. Kemudian campur dengan jumlah keuntungan. Jumlah keuntungan kita dah kira ke atas ni. Bermaksud 80% adalah nilai dia adalah RM32. Kemudian kita akan dapat RM72. Barulah kita bahagikan dengan 200 biji. Bermaksud tadi kita bahagi siap-siap. Yang ini kita bahagi bila dah selesai mendapat harga jualan. Okey, bila dah selesai dapat harga jualan kita bahagikan kepada 200 biji, kita akan dapat jawapan dia 36 sen. Okey. Terpulanglah pada murid-murid rasa yang mana lebih mudah untuk faham dan yang mana lebih mudah untuk buat. Cuma saya ingatkan macam tadi, bulatkan sebab apa? Sini kita dah buat tanda, sini kita dah buat harga jualan, kita tanda.
Dan sebiji pun kita dah buat ini. Bahagi ni. Jadi kita dah dapat sebiji. Jadi kita dah lengkapkan kita punya pengiraan bagi harga jualan. Okey, kalau tak buat macam ni nanti memang selalunya akan berlaku murid dah buat dapat RM72 tinggal. Rugi. Sayang. Memang kerugian markah. Kita tak nak ambil risiko murid kehilangan markah dengan kecuaian. Okey. Langkahnya setengah jalan cikgu. Dapat harga dengan untung, tak dapat harga satu biji pula. Sebab soalan ini besar markah dia. Satu soalan 10 markah. Okey, sebab tu saya kata berhati-hati sebab soalan jawapan daripada bawah ni semua diambil daripada atas. Nampak tak kat sini? Ni harga kos projek ni ambil daripada mana? Dekat atas ni dah kira dah. Tapi risiko juga ada kat situ. Kalau kat sini dah salah, kat sini berisiko untuk salah. Jadi berhati-hati. Kena cermat dari bahagian pertama tadi juga. Okey, dan soalan yang terakhir, bahagian ni pengiraan kos, ditanya cadangkan satu bahan yang boleh menggantikan pewarna untuk kuih lompang dan berikan sebab pemilihan. Okey, dia nak menggantikan pewarna. Okey. Buka mata betul-betul, tengok menggantikan pewarna. Sebab apa saya kata buka mata betul-betul? Ada murid yang menjawab warna biru, warna merah, warna hijau. Sayangnya. Okey, menggantikan. Bukan gantikan warna hijau tu. Gantikan pewarna yang digunakan. Nak guna apa? Cadangan bahan yang boleh kita gunakan adalah daun pandan. Kan? Daun pandan, bunga telang, kelopak bunga apa-apa yang bersesuaian serta serbuk kunyit. Okey, sebab apa? Sebab itu adalah pewarna semula jadi dan wangi, tiada bahan kimia, tidak memudaratkan kesihatan dan tidak berbahaya. Okey, ini adalah soalan yang sepatutnya murid jangan tinggal. Satu, saya mohon setiap soalan yang ada dalam kertas tu tolonglah jangan tinggal kosong. Sebab kita tak tahu, mungkin idea tu kita rasa macam betul ke, boleh ke, tapi sebenarnya betul, ada betulnya. Okey, jangan rugi. Kalau kita tinggal kosong itu ibarat kita macam dah merugikan diri kita sendiri. Okey? Cuba juga cikgu. Okey, cuba. Okey, jadi soalan yang seterusnya. Ini soalan yang terakhir. Soalan yang keempat dalam bahagian B ini. Okey, restoran anda ingin mempromosikan satu hidangan baharu. Anda dikehendaki melakar satu flyers yang lengkap untuk mempromosikan hidangan tersebut sebelum diedarkan kepada pelanggan. Okey, diberi kotak seperti ini sahaja. Okey, diberi kotak seperti ini sahaja. Jadi murid lukis. Okey, ini contohlah lukisan yang telah dilukis. Okey, yang pertama sekali bila dia cakap buat promosi, flyers promosi mesti ada warna. Warna kalau dengan pensel dia akan jadi black and white, hitam dan putih sahaja. Sekurang-kurangnya mesti ada 2 warna dan ke atas. Kalau macam ni ada banyak warna kan. So ada dapatlah markah warna. Maksudnya dah betul lah dia mewarna. Kemudian ruang. Ruang macam tadi diberi kertas. Janganlah pula murid melukis flyers tu kat dalam ni buat petak pula. Tak boleh lah. Jadi kena meliputi bukanlah keseluruhan, 2/3 lah. Maksud saya kena 2/3 mesti penuh. Okey, dah dapat warna, dah dapat ruang, kreativiti. Macam mana murid nak mengolah idea tu menjadi sesuatu yang kreatif. Keseimbangan, seimbang tak? Sini ada tulisan, ni ada tulisan, sini ada gambar. Seimbang tak? Kalau murid buat sini tulisan semua, seimbang tak? Sini kosong. Tak seimbang lah. Kena ada kreativiti dari segi itu. Okey, kemudian mesti ada maklumat pada flyers tu, mesti ada maklumat. Maklumat apa? Nama kedai. Sebab bila kita nak edarkan, pelanggan mesti nak tahu kedai apa ni, kat mana. Jadi kena ada nama kedai. Kemudian alamat serta nombor telefon. Sebenarnya ini contoh, tak kisah nak letak kat mana-mana pun tak apa. Bawah ni ke, sini ke. Tapi bersesuaian. Okey. Seterusnya ada gambar produk. Macam ni nama kedai dia, local burger. Jadi produk dia mestilah burger. Kenalah gambar produk yang bersesuaian. Kalau letak local burger, tiba-tiba dekat bawah letak nasi kerabu. Tak sesuai. Kan? Okey. Okey, kemudian ada tagline. Tagline yang menyebabkan pelanggan tengok dan pelanggan mudah ingat kepada kedai kita. Okey, kemudian promosi, berapa peratus potongan ataupun ada percuma kepada berapa pelanggan yang terawal ke, terpulanglah. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Kemudian sertakan juga laman web
nama pautan ataupun apa-apa yang berkaitan lah blog ke yang boleh dilayari oleh pelanggan. Okey. Berbalik kepada flyer tadi, maknanya ketika kita sedang melakar flyer ini adalah unsur-unsur yang penting yang kita kena pertimbangkan dalam lakaran kita. Betul. Dan sebab markah dia besar ni, 8 markah. Sayang kalau kita tak buat. Dan seperti cikgu katakan, kita kena ada warna tu, maknanya calon-calon SPM kita digalakkan untuk membawa pensel warna. Betul. Sekurang-kurangnya 2 warna ya cikgu. Ya, sekurang-kurangnya 2 warna. 2 warna. Okey, kita teruskan. Selain menyediakan flyers, cadangkan 2 cara lain untuk mempromosikan produk baharu. Okey, kita tahu cara untuk mempromosikan produk banyak. Okey, salah satu tadi dah disebut flyers. Jangan pula dah disebut flyers, tulis balik kat bawah ni. Jangan. Okey, dah dinyatakan dekat situ selain. Jadi selain daripada flyers, kita boleh sebut media elektronik. Okey, mempromosikan melalui media elektronik. Boleh sebut TV, radio, okey, media cetak. Cuma okey, kalau nak tulis, janganlah pula murid tulis sini majalah. Okey, kemudian sini surat khabar. Kan? Kategori yang sama. Kategori yang sama. Kalau boleh ingat lagi, kembangkan lagi. Sebab tu saya cakap tadi, mula-mula tadi saya cakap senaraikan dulu kan, draft dulu jawapan kita supaya kita tak terlupa ataupun tersilap. Okey, kemudian kita ada media sosial, kita ada laman web perniagaan, menampar poster, memasang papan tanda, e-store dan macam-macam lagi lah kan. Okey, kenderaan, billboard, balon semua. Itu semua diterimalah. Ini semua apa yang kita boleh tengok setiap hari pun cikgu. Ya, aplikasi sebenarnya, yang kita betul. tahu kan. Macam kalau kita sedang mandu, kita nampak billboard. Ya, Sampai ke pusat membeli belah, nampak pula poster. Ya, betul. Ya. Semua benda tu dah ada di sekeliling kita sebenarnya. Cuma kita ingat ataupun tidak, itu sahaja. Jadi nak mengingat kena selalu tengoklah, berhati. Okey, dan sedikit sebanyak sebelum saya habis, saya nak berkongsi tips sebelum peperiksaan. Sebelum peperiksaan, saya harap murid-murid boleh baca apa yang kita dah belajar, faham dan ingat. Kemudian tukar nota. Macam tadi pun saya selalu sebutkan, tukar nota itu daripada nak tulis panjang-panjang, tukar kepada bentuk lagu, akronim ataupun gambar rajah. Okey. Kemudian tampal di tempat yang selalu dilihat. Okey. Buat latih tubi, soalan-soalan contoh, banyak koleksi-koleksi soalan, cuba buat. Okey, kemudian pastikan latihan merangkumi buku modul kita. Okey, modul dan amali pentaksiran. Sebab kita ada 2, amali pentaksiran dan kita ada amali PBD yang kita laksanakan dalam kelas. Jadi semua tu kita kena hafal, kena ingat, kena baca, kena faham. Okey, kemudian last sekali itu paling penting juga, bawa alat tulis yang lengkap. Apa dia? Pembaris, kalkulator, pensel warna, pen. Okey, itu sahaja daripada saya. Menarik betul apa yang kita belajar sama-sama hari ini, cikgu. Dan saya rasa tips-tips yang Cikgu Helena bagi itu sangat menarik. Dan cikgu, tentunya calon-calon SPM kita, mereka akan duduki SPM tak lama lagi. Ya, betul. Apakah harapan cikgu untuk calon-calon SPM kita di sana? Sayang-sayang cikgu tu. Okey, ya betul. Okay, sayang-sayang semua. Saya berharap sangat semoga semua calon-calon kita dapat menjawab dengan tenang, dengan lancar dan dapat menggapai kecemerlangan, dapat mendapat keputusan yang cemerlang lah. Betul. Okay. Betul, saya setuju tu, dan saya pasti anda semua boleh mendapat keputusan yang cemerlang di situ. Dan dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita hari ini, Cikgu Helena. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Helena. Terima kasih. Saya rasa calon-calon SPM kita sana akan lebih kukuh kefahaman mereka mengenai mata pelajaran catering dan penyajian. Saya pun sendiri dapat belajar tadi, terus terang ya. Dan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita juga, iaitu Cikgu Ziana, kerana bersama kami hari ini. Kepada calon-calon SPM kita, ingat tau tips-tips yang Cikgu Helena bagi tadi. Macam-macam. Yang paling saya ingat tadi, buat banyak latih tubi ya Cikgu. Ya, betul. Latih tubi itu penting. Banyak lagi tentunya kita akan berkongsi untuk anda semua dalam slot sukses SPM 2022 pejutan. Sentiasa bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye semua.